Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, adik-adik, untuk tahun 5, jadi cikgu nak sambung lagi perbincangan tentang soalan peperiksaan akhir tahun. Cikgu nak sambung soalan nombor 12. Adik-adik boleh lihat pada soalan. Yang belum ada soalan, adik-adik boleh download dekat link yang cikgu letak kat bawah. Okey, untuk soalan nombor 12, rajah di bawah menunjukkan gabungan dua buah kuboid. Dua buah kuboid. Okey, dia bagi satu kuboid yang agak besar ke atas. Dan satu lagi kuboid yang kecil di bawah. Ni. Dan kalau ada dilihat, dia lorek kat depan ni. Dia lorekkan. Kemudian dia bagi sini panjang 18 cm, 8 cm, 4 cm, kat sini pun 4 cm, dan kat sini 12 cm. Soalan yang pertama, hitung luas dalam sentimeter persegi permukaan yang berlorek. Permukaan yang berlorek ni kat depan ni lah, dia nak luas. Untuk luas, luas adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar untuk segi 4 lah. Kalau segi 3 kena bahagi 2 ataupun 1/2. Jadi kat sini, ataupun ada adik nak mudah ingat huruf L. Maknanya kat sini, ni huruf L, panjang darab lebar dia lah. Panjang lebar. Jadi kat sini ada dua bentuk kat sini. Jadi adik-adik boleh labelkan A, B, kira asing-asing lah. Labelkan A dan B, lepas tu kira satu-satu. Untuk A, kat sini berapa? Kalau tak tahu, kita tengok sebelah sini. Kat sini pun tak ada. Jadi adik-adik boleh lihat, untuk sini sama dengan sini, 4. Untuk bawah ni sama dengan sini, tak ada juga kat sini, sama dengan kat sini. Kan? Ni, sini sama 4. Jadi kita dah dapat. Sini adalah 8 cm. Untuk kat sini 8 darab dengan berapa? Untuk di bawah ni, kalau tak ada, adik-adik cuba tengok ke atas dia. Kalau tak ada kat sini, tengok dekat sana. Dia samalah. Yang melintang ni sama. Kat sini adalah 2, 12. Kat bawah ni pun 2, 12. Jadi kita dah dapat yang A, 8 darab 12 lah. 12 kita darab dengan 8, kita akan dapat 8 darab 2, 16. 8 darab 1, 8 tambah 1, 96 cm persegi. Hati-hati menulis unit. Kalau adik-adik tulis sentimeter sahaja, salah. Jawapan adik-adik itu salah. Jadi kena tulis persegi. Yang kedua, B. Untuk yang B pula, lebar dia adik-adik dah tahu. Kat sini 4. Kat sini berapa? Kalau ada dilihat pada nombor ni, 18 ni daripada hujung ke hujung. Jadi kat sini kita dah tahu 12. Nak tahu kat sini 18 tolak 12, maka tinggal lagi 6. Tolaklah 18 tolak 12, dapat lagi 6. Kat sini 6 lah. Gambar cikgu lukis ni panjang sikit. Tak apa, dia sebenarnya pendek sikit lah. Kalau dalam soalan tu dia pendek sikit. Jadi kita dapat 6 darab dengan 4. 6 darabkan dengan 4 dapat 24 centimeter persegi. A dah dapat, B pun dah dapat. Kena tambahkan sebab dia tanya jumlah luas, kan? Hitung. Soalan dia suruh hitung luas kawasan berlorek. Maknanya semua sekali, bukannya asing-asing macam ni. Jadi kita kena tambahkan luas A dengan luas B. Kita tambahkan, kita akan dapat 10. 9 tambah 1, 10. Tambah 2 dapat 12 cm persegi. Jangan tulis cm 4 pula kat sini. Sebab cm 2 tambah cm 2 kan jadi 4 pula. Tak boleh. Salah. Dia darab sahaja yang jadi 2 ni. Macam ni kan. 12 cm darab 8 cm. Ni baru kita darab. Jadi cm persegi 2. Cm ni jadi ada 2. Sebab darab. Kalau tambah tak. Tambah dia kekal je unit tersebut. Seterusnya soalan yang kedua. Berapakah isi padu
seluruh rajah. Okey, seluruh rajah ni maknanya kita kena kira yang A dan yang B. Okey, dekat soalan pertama kita dah kira luas dia, maknanya kita dah kira panjang, darab, lebar. Untuk isi padu sama dengan panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Panjang, darab, lebar kita dah kira dekat luas. Jadi adik-adik tak perlu lagi kira benda yang sama, tapi nak ambil nombor tu dulu letak boleh. Maksudnya ni 12 darab 8. Okey, untuk A sama dengan 12 cm darab 8 cm. Ni sama dengan yang A tadi. Lepas tu darab dengan dia punya lebar kat sini. Ataupun panjang dengan tinggi kita dah darab. Panjang dengan tinggi kita dah darab. Lebar dia kita dah darab lah lagi. Okey, kalau kat sini istilah panjang dengan lebar, yang ni lah kalau untuk luas. Tapi kalau istilah untuk isi padu, ni panjang, ni tinggi dia lah. Ini lebar dia. Tapi tak apalah, sebenarnya kita dah darab dua garisan, iaitu yang ni dengan tinggi dia. Kita hanya perlu darab satu lagi, sebab isi padu dia panjang, lebar, tinggi. Lebar dia yang ni. Istilah je lah, tak apa. Kalau adik-adik nak lebarkan ni lebar ni panjang, tak apa, tak ada masalah. Okay? Yang penting kena darab ketiga-tiga, panjang, lebar dan juga tinggi. Jadi kat sini berapa? Tak ada. Tengok sini, tengok sini, sini, sini. Dekat hujung sana sama lah, dia sama. Maknanya darab 8 satu lagi. Okey, darab 8 cm satu lagi. Okey, 12 darab 8 ni adik-adik dah darab dekat soalan A, maka hanya perlu darab, terus ambil nombor tersebut 96 darab dengan 8 sahaja. 6 darab 8 48, 9 darab 8 72, tambah 4 76 cm padu. Untuk isi padu dia cm padu unit dia. Okey, untuk yang B pula 6 dengan 4 dah. Lebar dia adalah 8. Maknanya 6 darab 4 darab dengan 8. 6 darab 4 kita dah darab tadi, 24. Darab je dengan 8. 8 4 32. 8 darab 2 16 tambah 3 19. Okey, yang A dah dapat, B dah dapat, kita tambahkan kedua-dua. 768 tambahkan dengan 192, maka dapatlah jumlah isi padu dia 960 cm padu. Okey, selesai untuk soalan nombor 12. Kita akan lihat soalan nombor 13. Soalan 13, rajah di bawah ialah sarta kartes yang menunjukkan kedudukan 5 titik P, Q, R, S dan T. Okey, soalan pertama, apakah koordinat bagi titik Q? Okey, untuk nyatakan koordinat, adik-adik ingat dalam ABC kita baca ABC, kita akan jumpa X dulu barulah Y. Ini paksi X. Okey, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Jadi dalam ABC kita jumpa X, Y baru Z kan. Jadi nak tahu baca yang mana dulu, tengok huruf X dengan Y. Jadi kita kena baca X dulu. Kalau dia tanya yang ni koordinat Q, mana pergi dekat Q, tengok kat bawah dulu yang X 2, okey, dan lihat dekat Y 4. Cara nak tulis koordinat, ada koma kat sini dan ada kurungan. Okey, koordinat Q adalah 2 4. Kita baca dia 2 4. Okey, soalan yang kedua, nyatakan titik yang terletak pada lajur yang sama. Okey, lajur yang sama, lajur ni maknanya kat sinilah. Okey, kalau kat sini baris. Contohnya adik-adik bagi tahu Q dan S itu adalah baris yang sama. Okey, lajur yang sama yang ni. Lajur pertama untuk P dan Q. Koordinat dia adalah P, koordinat dia adalah 1 2 1 2 dan Q. Satu lagi dan yang kedua adalah R, iaitu 1 5 1 5. Okey, dia berada pada lajur yang sama. Okey, seterusnya soalan, nyatakan titik yang terletak pada baris yang sama. Okey, baris kat sinilah. Baris kita kena rujuk kepada paksi Y. Paksi Y kita tengok yang sama adalah sini, Q dan S.
Okey, ini soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okey, koordinat dia berada pada baris yang sama adalah Q, iaitu 2, 4. Ini 2, 4. Dan satu lagi S, iaitu 4, 4. Okey, selesailah untuk soalan nombor 3. Kalau dia tanya jarak, contohnya kan, dia tanya apakah nyatakan jarak P ke S. Jadi untuk tahun untuk sekolah rendah belum lagi belajar jarak yang jarak dekat, mana kita potong terus ke sini, belum lagi. Sekolah menengah ada nanti. Okay, tapi untuk sekolah rendah adik-adik buat huruf L je, mana nak ke S sama ada ke sini ataupun melalui atas sini. Okey, katakan adik-adik melalui bawah ni kan, sama je, jawapan dia tetap sama. Mana kira kotak daripada sini 1 kan. Okey, ni nombor 2 kan sini kan. Okey, 1 kira 2 kat sini kan, 3. Lepas tu naik atas 4, 5. Ni kan 4, 5. Okey, jadi jarak dia 1, 2, 3, naik ke atas 4, 5. Maka jaraknya adalah 5 unit. Kalau dia tanya jarak lah daripada P pergi ke S, kalau kira ke sini pun sama juga, 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Okey, jawapan dia sama. Okey, selesai untuk soalan nombor 13. Kita lihat soalan yang ke-14. Rajah di bawah menunjukkan wang Lina dan Zun. Berapakah nisbah wang Lina kepada wang Zun? Soalan nombor 1 dia tanya, berapakah nisbah wang Lina kepada wang Zun? Okey, jadi untuk kita menulis nisbah, jawapan nisbah, syarat dia tak boleh ada unit. Yang pertama, tak boleh ada unit. Okey, yang kedua, adik-adik kena tukar kalau nombor dia unit tak sama. Sebagai contoh, yang ni dia bagi dalam sen, yang ni dia bagi, dan yang sebelah ni dia bagi dalam ringgit. Adik-adik kena tukar kepada sen, mana tukar ke unit yang kecil. Kalau tukar unit yang besar, nombor dia akan jadi perpuluhan. Tak boleh. Okey, jadi adik-adik kena tukar unit bagi sama dulu, kemudian baru tulis jawapan. Contohnya yang ni kan, dia nak Lina kepada Zun 1 nisbah 5. 1 nisbah 5. Nisbah ni titik 2 bertindih. Okey, tak boleh tulis RM 1 nisbah RM 5. Ni salah. Okey, satu lagi, kalau dia bagi contohnya, dia bagi duit yang Lina sebagai contoh RM1.50. Yang ni dia bagi 90 sen. Jadi kalau macam ni, tukar dulu bagi unit sama dulu. Yang ni jadi sen lah, tukar unit yang kecil, jadi 150 sen. Okay, yang ni 90 sen. Okay, apabila unit dah sama, barulah tulis nombor tersebut 150 nisbah 90. Okay, kalau kertas 2, tinggal macam ni pun dah tak apa dah. Tapi kalau kertas 1, adik-adik cari jawapan 150 nisbah 90, memang tak ada. Okay, biasanya dia akan bagi jawapan dalam bentuk terkecil. Dia lebih kurang pecahan je. Kalau dalam bentuk pecahan, adik-adik akan tulis macam ni. Kita boleh permudahkan dia. Lepas tu 15/9 guna sifar 3, 5 darab 3 15, 3 darab 3 9. Maknanya kalau pecahan kita akan tulis macam ni kan, 5/3. Begitu juga dengan nisbah, adik-adik boleh permudahkan secara tepi macam ni. Buang sifar, okay, guna sifar 3, 3 darab 3 9, 5 darab 3 15. Jadi tulis jawapan 5 nisbah 3. Kalau soalan ABC, kena tulis macam ni. Kalau soalan kertas 2, kalau adik-adik tulis macam ni, insya-Allah dah dapat markah dah. Okey, tapi kalau tahu buat, kalau adik-adik tahu permudahkan, pastikan betul. Takut nanti permudahkan salah pula, rugilah markah. Okey, ini contoh lain untuk soalan yang dekat soalan tu. Untuk nombor 1, itu saja jawapan dia sebab nombor dia mudah. Tapi adik-adik kena ingat, jangan tulis unit. Kalau dia bagi kg dengan G ke, ataupun dia bagi isi padu ke, jangan tulis unit. Kalau dia bagi unit berbeza, tukar unit yang kecil dulu, kemudian permudahkan. Okey, nombor 2, nisbah wang itu dalam perkataan. Okey, dia nak nyatakan dalam perkataan. Okey, jadi tulis jawapan dia, nisbah 1 kepada 5, ataupun 1 nisbah 5.
ni ataupun ni lah, 1/5 ataupun nisbah 1/5. Okey. Nombor 3. Okey, yang ketiga, jika wang Rizwan adalah lebih daripada Zun. Okey, jika wang Rizwan tak ada kat sini. Okey, cikgu tulis nama Rizwan. Okey, padam dulu yang ni. Okey, jika wang Rizwan adalah lebih daripada Zun dengan nisbah 1/2, cari nilai wang Rizwan. Wang Rizwan lebih daripada Zun 1/2. Maknanya siapa yang banyak? Rizwan kan. Jadi kalau Rizwan lagi banyak, maknanya Rizwan punya 2 lah. Maksudnya 1/2 ni, yang ni Rizwan punya lah. Ni Rizwan, yang ni adalah Zun. Sebab dia kata duit Rizwan lebih banyak daripada Zun. Kalau kita ambil Rizwan yang ni, maknanya duit Rizwan lagi sedikit daripada Zun. Okey, jadi kalau kat sini Zun dia adalah 5. Okey, jadi kat sini Zun 1, Rizwan 2. Sebab dia kata Rizwan lagi banyak, maknanya ni lah Rizwan, mewakili yang Rizwan. Kalau kita ambil Rizwan yang 1, Rizwan lagi sedikit kan. Okey, jadi kat sini nilai duit Zun adalah bukannya RM1 tapi RM5. Maka kat sini dia darab 5 kan, nak dapat 5 ni. Kat sini pun kita darab 5 jugalah. Maka Rizwan punya adalah RM10. Kita darab kat situ. Nak kira kat tepi pun boleh. 2 darab 5 dapat RM10. Okey, selesai soalan nombor 14. Kita lihat soalan yang terakhir, soalan 15. Rajah di bawah ialah sebuah carta palang yang menunjukkan bilangan kotak yang dikumpulkan oleh sekumpulan murid dalam kempen Kitar Semula. Okey, lihat pada carta palang. Kat situ ada dia bertulis kat situ kotak yang dikumpul oleh 30 orang murid. Okey. Soalan yang pertama, cari mud bagi bilangan kotak. Okey, dia nak mud bagi bilangan kotak. Maksudnya di sini yang kutip 1 kotak ada 5 orang, yang kutip 2 kotak ada 7 orang, yang kutip 3 kotak ada 8 orang murid. 4 kotak dan 5 kotak 5 orang murid. Jadi kalau dia nak mud bilangan kotak, adik-adik kena lihat pada kotak yang mana paling ramai murid kutip ataupun kumpulkan. Okey, jadi kat sini dia tanya mud untuk bilangan kotak. Jadi kalau ada lihat kat situ, yang paling ramai, yang paling banyak dikutip adalah 3 kotak. Okey, 3 kotak. Sebab apa? Sebab yang kutip 3 kotak adalah kekerapan dia 8 orang murid. Okey, murid pertama 3 kotak, yang ni 3 kotak, yang ni 3 kotak. Ada 8 orang murid kutip 3 kotak. Maka mud ni adalah kekerapan tertinggi. Jadi kekerapan ni yang mana paling kerap? Yang paling kerap kat situ adalah 3 kotak. Sebab ada 8 orang murid yang kutip 3 kotak. Okay, jangan tulis 8 jawapan dia. Jawapannya adalah 3. Sebab 3 yang paling kerap dikutip oleh murid-murid. Okay, iaitu seramai 8 orang. Okay, yang lain tu kurang daripada 8 orang. Yang lain tu 7 dan juga 5 orang kan. Jadi yang paling kerap adalah 3. Jadi kena tulis 3 lah, jangan tulis 8. Okay, 8 tu dia punya kekerapan. Okey, soalan kedua, julat. Okey, untuk julat ni adalah nilai maksimum tolak nilai minimum. Nilai maksimum tu maknanya nilai pada bilangan kotak. Jangan lihat pada kekerapan dia. Okey, maksudnya nilai maksimum dia adalah 5 dan yang paling rendah adalah 1. Maka dia punya julat adalah 4. Okey, jadi adik-adik kena ingat, untuk julat jangan tolak dia punya kekerapan. Sebagai contoh, cikgu bagi markah yang dapat markah 60, 70, 80, 90. Ini jadual. Yang ni soalan ni carta palang. Ni jadual, cikgu bagi jadual. Okey, yang dapat markah 60 ada 5 orang. Yang ni 70 ada 3 orang. Yang 80 ada 2 orang. 90 ada 4 orang. Okey, contohlah markah peperiksaan 60 markah ada 5 orang, 70 3 orang, 80 2 orang, 90 4 orang. Jadi kalau soalan tanya yang apakah mud, nyatakan mud untuk markah
peperiksaan tersebut. Jadi mood cari yang paling kerap. Mula-mula kita tengok mana paling kerap, paling ramai. Okey, yang ni. Maka mood dia adalah 60. 60. Ini mood. Tengok kekerapan paling tinggi. Yang paling kerap, paling ramai murid dapat. 60 lah. Mood. Kalau julat, okey, julat, kita tengok nilai maksimum. Ni kekerapan tau. Ni kekerapan. Sebab 60 ada 5 orang murid. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ni kekerapan. Jangan ambil kekerapan untuk kira julat. Nanti kan adik-adik 5 tolak 2. Salah. Kalau julat, maknanya nilai maksimum dia ni. Markah yang paling tinggi tolak dengan markah yang paling rendah. Mana 90 tolak dengan 60. Maka dapat 30. Itu julat. Jangan ambil kekerapan dia untuk adik kira julat. Boleh faham Okey. Dan seterusnya, berapakah min? Okey, min kat sini adik-adik kena, kalau dia bagi carta palang macam ni, dia min ni sebenarnya dia sama dengan purata. Tambah bahagi. Jadi kalau kat sini yang kutip satu kotak ada 5 orang, maknanya 1 darab dengan 5 tambahkan, nak mudah buat macam ni lah. Kalau tak, adik-adik kena buat macam ni. Okey, yang satu kotak ada 5, maknanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 cukupkan 5. Lepas tu tambah lagi, yang kutip 2 kotak ada 7, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Lambatlah, lagi mudah. 2 darab dengan 7. Kemudian yang 3 ada 8 orang. Okey, tambah lagi yang 4 ada 5 orang. Okey, dan yang akhir sekali yang 5 dan yang kutip 5 ada 5 orang juga. Okey, kemudian bahagikan dengan jumlah murid. Jumlah murid ni maknanya adik-adik kena kira daripada, dia dah sebut dah kat atas. Kalau tengok pada carta palang kat atas, dia sebut 30 orang murid kan. Jadi kena bahagi 30 lah. Ataupun kalau lihat kat sini, 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 5. Okay, bilangan murid untuk setiap kutipan kotak tersebut lah. Okay, jadi darabkan dulu. 1 darab 5, 5. 2 darab 7, 14. 3 darab 8, 24. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. Bahagikan dengan 30. Jadi yang ni buat betul lazim lah, nak mudah. Okay, 5 tambah 14 tambah 24 tambah dengan 20, 25. Okay, tambahkan 10, 18, 24, 68. Okay, dapat 88. Maka 88 bahagi dengan 30. Okay, bahagi dengan 30. Okay, sifir 30, 30, 60, 90 kan. Ambil 2, 2 darab 3, 60. Tolakkan. Okay, 28 kan. Letak titik, tambah kosong. Turunkan 280. 280 maknanya darab dengan 27 adalah 9 darab 3, 27. Okay, ada baki 1. Letak titik. Okay, tambah lagi kosong. 3 darab 3, 90. Ada baki lagi 1. Tak habis. Okay, kalau ikutkan maklumat yang ni, kita dapat 2.93333. Tak habis ya. Jadi adik-adik boleh tulis jawapan dia 2.93 lah. Okay, tapi adik-adik jangan risau, dalam peperiksaan rasanya tak adalah sampai tak habis nak bahagi. Dia akan bagi nombor yang boleh habis apabila dibahagi. Okey. Jadi selesailah untuk kesemua soalan 1 hingga 15 untuk kertas 2 contoh soalan peperiksaan akhir tahun. Jadi adik-adik boleh ulang kaji melalui video yang cikgu buat ni. Jadi cikgu ucapkan selamat menduduki ujian akhir tahun. Semoga adik-adik dapat menjawab soalan dengan baik dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.